Assalamualaikum, selamat malam semua. Menonton kami Breakfast at 9 PM tentunya di NTV 7 bersama Haiza dan juga the one and only Muaz. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Setelah selesai untuk makan malam, inilah waktu yang paling baik untuk anda bersama dengan seksi keluarga menyaksikan ataupun melihat apa saja yang ada khususnya bersama dengan kami Breakfast at 9 PM. Okey, ada yang tertanya-tanya, masih lagi tertanya-tanya. Kenapa Breakfast at 9 PM? Kenapa sarapan itu malam? Okey, sebenarnya breakfast itu dipilih kerana kami, AG, Haiza dan juga Muaz tentunya bersiaran di sebelah pagi untuk Cool FM 6 hingga 10 pagi. Jadi topik-topik yang kita bawakan, Cool Talk yang kita bawakan setiap pagi itu kita bawa ke malam secara visual. Selain boleh dengar, boleh tengok kami di sini dan kita borak lebih panjang lagi dengan Cool Talk kita untuk Breakfast at 9 PM. Baik, selain daripada itu juga anda boleh bersama dengan kami di Facebook Cool FM. Jangan lupa untuk like dan juga follow kerana anda boleh menonton live kami di sana. Jadi waktu ini seperti yang kita bagi tahu kepada anda semua, ibu, ayah, anak-anak semua berada di depan TV sedang menyaksikan kami. Saya rasa dalam diam tak diam sebenarnya walaupun kita tak bercakap waktu ini, tapi itu antara memori ataupun kualiti masa yang kita ada bersama dengan anak-anak kan? Anak ingat. Ayah saya diam aja tak bercakap tu diingat. Okey. Maksudnya kita telah tinggalkan memori yang tak best. Macam mak saya ada tapi tengok telefon je memori yang tak best. Okey. Macam mana kita nak Betul dapat juga, memori yang best tu? Okey, memori-memori yang popular lah sebab bila kita tengok momen ataupun quality time yang kita bersama dengan anak-anak ni adalah satu yang paling popular adalah bila kita berada di meja makan. Sebab itu antara perkara yang wajib kalau nak makan tengah hari ke makan malam ke, kena semua berada di depan ataupun berada di meja makan tu untuk makan bersama. Ada setengah keluarga tak kisah, makan je lah sama nak makan dulu. Ada yang makan depan TV, ada yang turun makan jerit sampai bergaduh nak ajak makan, tak turun juga. Tapi itulah bila tak dapat duduk satu meja, tak dapat nak share apa-apa, ada juga yang kata tengah makan yang cakap-cakap kena marah juga. Jadi ada juga Muaz yang berada di meja makan, bagi mereka sambil makan tengok telefon. Jadi kualiti masa dengan anak-anak tetap tak ada. Betul. Jadi bagaimana ruang yang kita nak cari untuk kita menyulam memori bersama dengan anak-anak? Itu adalah topik kita pada malam ini. Okey, dan selain daripada itu juga di Cool FM kita ada bawakan topik ini iaitu kita kehilangan masa bersama dengan anak-anak oleh kerana kita busy ataupun sibuk sangat untuk bekerja sampai kita tak ada memori bersama dengan anak-anak kan. Di mana silapnya? Jadi itu yang kami bincangkan di Cool FM untuk anda. Jom kita recap kembali. Anak ni mahukan ibu bapa 12 tahun sahaja. Maksudnya lepas 12 tahun tu dia dah mahukan benda-benda lain. Tak payah tengok orang lain, tengok diri kita sendiri. Maksudnya lepas 12 tahun tu kita dah mahukan kawan-kawan, lepas tu kita dah kejar cita-cita pula, lepas tu kita dah nak build keluarga sendiri, kerjaya sendiri. Jadi sekarang pun bila kita dah dewasa pun kat mana priority parents kita sendiri dalam kehidupan harian kita sekarang? Keluarga adalah asas kepada kejayaan kita, kebahagiaan kita. Kita tak boleh bahagia kalau anak-anak kita tak berjaya. Bagi anak-anak ni, tak ada apa yang boleh menggantikan kasih sayangnya kecuali masa. Kita boleh bagi dia gadget, kita boleh bagi dia duit, kita boleh penuhi kehendak dia. Tetapi dia tetap nakkan masa kita bersama dengan dia. Pada dia, masa adalah itulah dia kasih sayang. Saya lebihkan kepada communication. Menjadi tak maksudnya? Anak-anak semua okey tak? Alhamdulillah, sampai anak saya yang sekarang ni dah habis SPM baru-baru ni, dia nak pergi toilet pun dia cakap dengan saya walaupun dalam rumah. Bestnya. Yang itu betul-betul close lah. Mula saya rasa macam Rima, saya kata dah besar kot, kenapa nak update? Tapi husband saya cakap itu yang I implementkan dengan anak-anak. So dia kata you kena terimalah benda ni. Saya kata okeylah, saya kena think positif. Saya tak nak anak saya orang kata lupa tugas saya, dan saya pun ingatkan apa tugas saya sebagai seorang ibu. Tu dia Muaz, kita dengar ada 3 orang yang hebat bersama dengan kita. Puan Adilil, penulis buku Keibubapaan, dia cakap 12 tahun je anak ada dengan kita. Lepas tu dia ada cakap juga tahu, cuba bawa balik kat diri kita. Mana mak ayah kita kat mana sekarang? Maksudnya quality time tu pun daripada anak kepada ibu bapa tu pun ada problem kat situ. Dan memang benarlah seperti Dr. Asmadi kata, kalau kita tak berjaya ataupun anak-anak kita tak berjaya, kita pun tak rasa bahagia. Sebab setiap daripada kita ibu bapa ni memang nak melihat anak
anak berjaya, anak mencapai seperti apa yang kita ingini. Kan kalau ada setiap permasalahan yang berlaku daripada sekolah lagi pun kita dah mula risau. Ini kan pula kalau dalam kehidupan mereka tak dapat kerja yang baik, keluarga mereka kelak ada pelbagai permasalahan, itu yang membuatkan kita rasa tak seronok, kita rasa kecewa dan sebagainya. Dan paling syok sekali kalau kita tengah duduk lepak dan sebagainya bersama dengan anak, dia akan bagi tahu kat kita, macam contoh Haizal lah. Bunda ingat tak bunda bawa Iman pergi sini dekat taman, kita ada jumpa satu binatang yang Iman tak tahu apa nama dia, squirrel, dia mungkin tak tahu nak sebut. So bila kita terangkan, oh ingat, maknanya dengan semudah itu pun boleh mencipta memori bersama dengan anak-anak. Dia ingat yang kita pernah ajar dia apa nama binatang ni. Okey. Jadi kalau anda sebagai ibu apa agaknya perasaan anda apabila ada orang yang bertanya kepada anak anda, apa agaknya momen yang paling anda ingat bersama dengan mak dan juga ayah? Kalau anak tu jawab tak ada, saya tak ada momen yang indah pun bersama dengan mak ayah kita ataupun mak ayah dia kan. Jadi apa perasaan kita waktu tu bila kita dengar? Maksudnya apa yang berlaku dalam keluarga tu, mungkin ada kurangnya komunikasi, ada breakdown kat situ sampai anak tu tak boleh nak fikirkan kualiti masa dia bersama dengan, mungkin terutamanya kalau kita cerita mengenai masa ni selalunya orang fokus pada ayah lah, sebab ayah sibuk bekerja. Tapi sekarang dua-dua dah keluar bekerja dan peluang yang ada tu memang betul-betul kita nak manfaatkan. Dan kepada anda yang menonton kami sekarang ini, jom sama-sama kita berbicara, bertukar-tukar pendapat. Mungkin anda juga ada pengalaman untuk menyulam memori bersama dengan anak-anak ini. Boleh call kami di studio 1800881677. Nak kongsikan pandangan anda juga melalui WhatsApp di Cool FM 017-276-5656 ya. Okey, dan untuk anda mengenai topik kita yang menarik untuk kita bincangkan pada hari ini, kita akan bawakan tetamu yang cukup istimewa. InsyaAllah kita akan bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Fazila Kamsah, pakar motivasi yang sangat kita rindui apabila dia bercakap, dan juga pengamal pendidikan awal kanak-kanak kita ada Dr. Putri Afzan. Okey, baik, kita akan bersama dengan mereka. Dan untuk anda terus kekal menonton kami, alright? Breakfast at 9 PM di Antv 7.
kerana komitmen urusan kehidupan saya, seperti saya menjalankan perniagaan, saya seorang business owner yang mana saya perlu menguruskan hal-hal syarikat dari A sampai Z yang dibantu oleh tim-tim saya lah. Dalam masa yang sama juga, komitmen saya untuk meneruskan pengajian dalam bidang master yang akan habis tidak lama lagi, teman-teman doakan saya, dan ia memerlukan komitmen tinggi lah. Siang saya perlu bekerja di pejabat, dan petang membawa ke malam, membawa ke hujung minggu. Saya perlu berikan komitmen masa menyiapkan tugasan dan sebagainya. Jadi ia satu kesedaran kepada saya lah. Saya rasa sangat akan kehilangan anak ni apabila dia secara rasmi dapat tawaran ke sekolah berasrama. Itulah titik tolaknya apabila tersedar bahawa anak ni akan berada jauh daripada jagaan saya, suami dan keluarga. Dan pada waktu itulah baru tersedar banyaknya lagi yang kita belum beri dengan sempurna, dan terasa macam 12 tahun masa dia bersama kita itu adalah terlalu pendek untuk proses pemberian pendidikan dan sebagainya lah. Okey, sebagai ibu bapa yang berkejaya, tak dinafikan akan ada masa yang kita kurang bersama dengan anak, memberi perhatian kepada mereka, dan saya mula tersedar perkara ini bila mana ada perkara-perkara yang sepatutnya saya mengambil tindakan, akan tetapi saya terlepas pandang dan mereka terpaksa mengingatkan saya kembali. Baik, itu dia antara luahan ibu dan juga ayah. Memang betul pun kalau kita lihat fokus ayah adalah kerjaya mereka untuk mencari keuangan yang baik untuk anak-anak. Tapi kita terlepas momen yang cukup indah. Bila kita terfikir sebegitu kan, kita cuba untuk mencari masa yang terbaik untuk mereka, tapi apakan daya, oleh kerana kerja kita pun daripada pagi sampailah ke pagi. Dia bukan pagi sampai ke malam. Pagi sampai ke pagi tak habis-habis. Round the clock 24 jam sehari. Tetapi itu kalau lihat daripada sudut ibu bapa saja. Tapi sekarang ni dua-dua dah kerja, saya rasa ibu pun selalu dipersalahkan, Muaz. Rasa macam tak adil gitu kan. Tapi betul. Tak apa, untuk mencari solusinya, menyulam memori bersama dengan anak-anak kita. Kita bersama dengan tetamu yang istimewa macam Muaz dah bagi tahu tadi. Kita bersama dengan Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa, seorang pakar motivasi yang sangat hebat. Bersama dengan kami juga kita ada Dr. Putri Afzan Maria Zulkifli, pengamal pendidikan awal kanak-kanak. Assalamualaikum kepada kedua-dua tetamu kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Datuk, kita kalau lihat pada apa yang diucapkan oleh bapa tadi, kita sebagai bapa ni, Datuk, memang kita nak berikan terbaiklah untuk keluarga kita khususnya. Tapi kebanyakan daripada kita ni, masa tu tak ada bekerja untuk anak-anak. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ni, memang untuk mencari kewangan tu penting. Extra. Jadi, pada pandangan Datuk sendirilah, bagaimana sebagai seorang bapa ni sebenarnya memerlukan masa untuk quality time demi anak-anak ni? Betul. Tapi apa kata-kata bapa tadi sangat menusuk hati saya. Memang itu realitinya lah. Tapi sekarang kita kena tukar paradigm sikit. So, memang semua ayah ya, dia punya tanggungjawab pertama nak cari nafkah, nak cari rezeki untuk anak-anak. Tapi itulah, betul kata yang kita dengar tadi, kita kena fokus. Saya suka perkataan fokus tadi. Jadi kena fokus bila ada kat rumah, tolonglah ya. Kalau masuk ke rumah, kita kena cuba kalau boleh tinggalkan semua kegiatan di luar, fokus pada anak-anak. Itu yang pernah saya belajar dengan seorang guru saya yang saya amalkan sejak tahun 80-an. Sebelum balik ke rumah, ayah ya, punya ayah yang bekerja, mak pun samalah. Duduk kat kerusi, reprogramkan otak. Programkan otak, ya duduk dengan fokus, bayangkan anak-anak, ya Allah, aku dah kerja 8 jam, 9 jam, aku sekarang nak balik bertemu dengan anak-anak dan keluarga aku, jadikan aku sehat, ceria, bersemangat, ya, programkan selama 1, 2, 3 minit, programkan. Sebab Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. So bila saya programkan 2-3 minit sampai aja ke rumah, tu dia. Ya, terus senyum, ya, pastikan senyum masuk ke rumah. Ya, dan bila saya teringat sepotong hadis yang sangat powerful, dia kata apa? Barang siapa masuk rumah dengan bismillah dan qul huwallah, senyum, maka isi rumah dan jiran-jirannya terhindar dari kemiskinan. Tak miskin kasih sayang, tak miskin harta, tak miskin fokus, tak miskin iman, ya. Jadi kalau mak ayah sejak tahun 80-an, Tok Abah ni saya dengan pasukan diri saya Tok Abah masuk rumah mesti senyum. Ya, so bila kita masuk senyum, satu rumah tangga, kita punya ambience dalam rumah tangga kita berubah jadi positif. Sebab aura getaran dari bapa, ya, dari seorang ayah yang senyum. Dan bila saya buat kajian, cuma 3, 4, 5% ayah yang tiap-tiap hari masuk rumah dengan senyuman every time. Itu sebagai starting point untuk kita membentuk satu kenangan yang positif supaya anak kita ingat, bapa aku balik, ayah aku balik, abi aku balik, mesti senyum. Itu satu keterangan tu mental trigger
yang akan menyentuh anak kita sepanjang hayat insya-Allah. Jadi maknanya bebanan di tempat kerja tu semua terlepas, ada kat luar pintu je lah Datuk, tertinggal. Exactly. Betul Haizat, betul Haizat. Itu bagus, tapi nak mencipta keadaan itu macam Datuk kata tadi, peratusannya sangat sikit. Cuma tinggal lagi kita sebagai bapa lah, especially macam kita tahu yang mencari rezeki kan, memang betul-betul pengorbanan itu kena bagi 100%. Dan kita nak bertanya pada Dr. Puteri Afzan pula berkenaan dengan anak-anak ini tadi. Kalau kita lihat ada di antara anak-anak yang memang nakkan sangat masa dengan mak dengan ayah. Sebab mungkin dia tengok kawan dia. Elok je mak dengan ayah dia ada masa dengan dia. Kenapa saya tidak? Macam mana kita nak buat anak-anak supaya faham sebenarnya ada masa untuk mereka. Tetapi tak dapat sepenuhnya sebab mak ayah kena keluar kerja. Okey. Kalau macam tu ya Haiza, saya rasa Haiza dan Muaz saya rasa paling asas lah ya untuk kita berkomunikasi dengan anak-anak. Kena jelaskan mak ayah ni sibuk bekerja. Jangan kata orang luar, saya sendiri pun dengan 5 orang anak ya. Datuk saya 5 orang anak sibuk ni. Alhamdulillah sibuk. Memang tak ada masa tu, tetapi di sinilah yang kita perlu jelaskan kepada mereka. Ada hari kita ada bersama mereka, ada hari yang kita mungkin agak sedikit sibuk, ada masa yang mami terpaksa pergi untuk workshop, ada masa mami kena handle kerja. Itulah dia. Jadi nak berebut masa tu, nak bahagikan dengan 5 orang anak yang umurnya gap besar-besar. Ada yang paling sulung 14 nak masuk 15, yang paling kecil 5 tahun. Di situlah kita kena, orang kata berunding ya Datuk. Kita kena bersembang dengan anak, berkomunikasi dengan mereka, menyampaikan bahawa ada masa kita boleh luangkan dengan berapa lama. Kadang-kadang kita kata, kita rasa berkualiti itu adalah bila kita luangkan masa berjam-jam. Kadang-kadang tidak juga kan. Kadang-kadang mungkin 5 minit. Tetapi 5 minit yang betul-betul berkualiti bila kita dapat pandang mata bertentang mata tu. Itu antaranya lah yang boleh saya kongsikan. Okey, maknanya bila berpandangan tu rasanya dia punya vibe tu okey, mak dengan kita, ayah dengan kita. Tetapi ada mak ayah juga ni mungkin sedikitlah daripada Dr. Puteri boleh bagi tahu yang dia bersama dengan anak-anak, tapi okey kita ada dengan awak, ada masa dengan awak, tapi tengok telefon. Ya, itu yang Datuk ceritakan tadi tu, yang kata bila kita bersama mereka, kita kena set minda kita bahawa kerja-kerja kita tinggal dulu ke tepi. Ini adalah kita punya power mindset ke, kita boleh control mindset kita sendiri bahawa waktu tu memang orang kata tak lama pun. Tapi 5 minit, mungkin 5 minit yang betul-betul kita fokus kepada mereka, letak ke tepi telefon sekejap. 5 minit tak rugi apalah, Haizan dan Muaz kan. Letak sekejap je. 5 minit untuk anak merasakan bahawa kita betul-betul ada bersama mereka. Kerana kita tidak boleh tipu anak-anak ini. Mereka merasa aura kita. Mereka tahu kalau kita ni half dengan mereka, half dengan benda lain. Jadi dia tak sedap dekat situ kan. Komunikasi pun macam sambil lewa sahaja. Anak merasa perkara itu dan ibu bapa perlu disiplin. Okey. Jadi bila sebut mengenai ibu bapa perlu disiplin ni, Datuk, kadang-kadang kalau kita lihat juga apabila ibu bapa saling menyalahkan antara satu sama lain. I dah penat, you lah layan. You dah penat, I lah layan. Lebih kurang macam itulah kan. Jadi Datuk macam mana? Sebab kadang-kadang bila kita tengok ibu bapa ni bila dia terlampau penat sangat, manusia Datuk tak akan dapat menyembunyikan rasa penat dia. Lepas tu anak balik nak perhatian pula. Itu yang secara automatiknya bergaduh. Bukan saja marah anak, suami isteri pun bergaduh juga Datuk. Betul. Itu satu hakikat yang kita kena terima lah ya. Itu sebabnya kita ni kena kata orang tu jangan menyalahkan pasangan lah. Please ya. Sebab suami tak sempurna, isteri tak sempurna. Tapi dua manusia ni Allah temukan untuk mengimbangi, kan tentu lengkap melengkapkan. Itu sebabnya cantiknya ya. Cantiknya Tuhan telah Allah dah titipkan dia. Jadi itu sebabnya kita kena ada ilmu lah ya. Mak ayah kena dari masa ke masa ya belajar tentang parenting skill ni tak banyak sikit sebab sekarang sumber ilmu sangat banyak. So tak ada excuse, tak ada alasan yang kita tak tahu. Itu sebabnya saya dah sebut tadi, barang siapa masuk rumah dengan bismillah dan Allah hadis sahih ya, maka penghuni rumah dan jiran-jirannya terhindar dari kemiskinan. Tak miskin kasih sayang. Jadi suami masuk rumah dengan senyum, dengan bismillah Allah senyum, bagi salam masuk rumah kaki kanan. Mak sama juga. Jadi suasana ambience aura yang dipancarkan sangat-sangat positif. Jadi kalau begitu insya-Allah lah
Dan mak ayah ni kena ada rutin, kena ada kata untuk undang-undang ya. Artinya jangan tidur dalam keadaan masam muka, jangan naikkan suara, dan yang paling saya sebut pada semua mak ayah daripada dulu 40 tahun lepas, tolong jangan sebut perkataan negatif kat rumah kita. Haramkan perkataan negatif. Jahat, degil, stupid, idiot, mangkuk ayun, jangan sebut langsung. Ini semua akan kata orang tu jadi satu kata stigma, akan jadi satu paradigma mental state kata Dr. Putri tadi ya, kepada anak-anak kita tu. Kalau mak ayah sentiasa cakap yang positif, dia tak pernah kata jahat, degil, stupid, kamu kan budak baik, kamu kan budak pandai, kamu kan, nanti kalau ada masa saya akan terangkan apakah waktu-waktu yang sangat hipnogogik mak ayah dapat mengimbangi masa yang terhad, tapi masa yang sangat berkesan untuk mendidik anak yang insya-Allah akan kekal dan lekat sebagai satu mental trigger sepanjang hayat. Sebab kata seorang pakar, kalau kamu sentuh hati seorang anak, kamu akan sentuh hidupnya sepanjang hayat. Ini macam mana nak sentuh, kita bincang kejap insya-Allah. Ada masa lagi insya-Allah. Datuk boleh cerita panjang lagi. Dan ini ayat negatif tadi itu yang kita risau akan jadi memori kepada anak-anak. Yang tinggal tu adalah negatif, bukan positif. Tapi kita nak ingatkan juga pada mak ayah yang sedang menonton, untuk diri saya jugalah Muaz. Kadang-kadang ada yang bercakap tak elok, doktor, konon-konon cakap bahasa Inggeris, anak tak faham. Walaupun bahasa Inggeris, walaupun buat-buat eja jawi, anak tak boleh cakap apa tu? Tak boleh. Tak boleh. Jangan langsung baik. Dan pastinya juga kita sentiasa menanamkan bagaimana cara dengan topik kita hari ini untuk menyulam memori bersama dengan anak-anak. Yang tak best, anak dah lah tak ada memori dengan kita. Kita pun tak ada memori dengan anak-anak. Okey, bersama dengan Dr. Hafzan nak tanya, bagaimana kalau kita nak raikan keunikan dan nak sayangi anak-anak ini, selain daripada contoh mungkin makan bersama, membaca bersama, apa lagi yang boleh kita buat sebenarnya? Kadang-kadang mak ayah dah habis buntu, dah tak ada idea ni. Okey, mungkin ya Haiza, saya nak ketengahkan perkara ini. Kita jarang mendengar anak kita. Betul tak Datuk? Datuk setuju dengan saya ni? Muaz mesti setuju dengan saya. Kita jarang mendengar anak-anak kita. Apa kata hari ini kita mulakan dengan mendengar segala apa luahan hati mereka tadi, walaupun dia mungkin tidak ada perkataan, tetapi kita mendengar perbuatan mereka, kita mendengar tingkah laku mereka, gerak-geri mereka, air muka mereka. Kerana kadang-kadang anak-anak ini tidak tahu macam mana nak sampaikan. Tetapi kita yang dewasa ni, sepatutnya kita mungkin dah banyak pengalaman berjumpa pelbagai kawan-kawan dan sebagainya. Kita belajar mendengar perkara anak-anak tadi. So ini antara perkara yang mungkin dalam komunikasi itu kita banyak memberi arahan. Kita lupa untuk mendengar isi hati anak-anak ini. Jadi suara mereka kurang didengari dalam masyarakat kita. Mungkin hari ini kita boleh mulakan. Alright, baik. Kat situ kita dapat tangkaplah Datuk dan juga Doktor. Kita sentiasa beri arahan. Kita jadi remote control. Tetapi kita tidak memberi telinga ataupun tidak menjadi pendengar yang baik. Ada kadang-kadang nak beri telinga, tapi bapa tu tidur. Bapa buat kerja. Kerja satu ada, buat part time lagi. Kena marah tau kan. Cerita bapa dengar. Ayah tidur ke? Mana ada ayah tak tidur? Apa tadi? Ayah tahu. Itu dia tahu bapa dia kelakar. Baik, kita akan bawakan lagi topik ini. Seperti yang Datuk katakan tadi, ada bagaimana caranya kualiti yang ada walaupun hanya 2 jam, tapi kualiti yang betul-betul sentuh pada anak-anak. Alright, kita akan sambung sekejap lagi dalam Breakfast at 9 PM tentunya di NTV 7.
Assalamualaikum anak-anak ayah, okey ke tidak? Sampai kat mak, kenapa bapak kau tu? Adalah benda tu. Buat salah. Mak ni kita nak balik happy pun tak boleh. Tapi contohnya, itu yang kita bincangkan. Dan tadi tetamu kita Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah bersama dengan kami dan juga Dr. Putri Afzan yang ada juga dengan kami, seorang pengawal pendidikan awal kanak-kanak. Kita berbicara dalam Breakfast at 9 PM berkenaan dengan menyulam memori bersama anak-anak. Datuk kata kena balik, tinggalkan yang tak baik tu semua di luar pintu. Betul. Masuk macam yang Muaz buat tadilah. Betul. Risau juga tu. Dan doktor pun ada kata komunikasi adalah yang sangat penting untuk anak-anak tu kan. Jadi untuk anda semua, jom kita dengarkan lagi apa agaknya pendapat untuk cerita mengenai kualiti bersama dengan anak-anak ni. Ibu bapa ya, silakan. Bila saya sedar perkara ini berlaku, apa yang saya buat, saya cuba untuk memberikan kemudahan-kemudahan yang bukan mewah tetapi yang paling asas kepada anak-anak saya, seperti bilik yang selesa, yang ada almari, yang ada katil, yang ada meja study dan sebagainya. Di samping itu, saya juga mengambil pendekatan untuk menjadi seorang bukan saja ayah tetapi sahabat dan juga guru kepada anak saya. Kerana setiap kali soalan ditanyakan kepada saya tahu itu adalah peluang saya untuk instilkan value-value yang baik kepada diri mereka, yang mana itu menjadi sebahagian daripada tips-tips kehidupan yang boleh mereka gunakan sepanjang hayat mereka. Apabila anak saya secara rasmi dapat tawaran sekolah berasrama, pada waktu itulah saya mula memasang strategi bersama dengan suami. Kami banyak luangkan masa secara berdua dengan dia. Apabila contohnya nak ambil adik balik sekolah, akan luangkan masa untuk makan berdua dengan dia dulu, berbincang. Perlahan-perlahan saya masukkan sedikit amanat untuk dia apabila berada di asrama, dan sentiasa ungkapkan bahawa keluarga sayang dia, Umi sayang dia, dan semoga itu semua menjadi bekalan dia untuk berada di asrama. Kebanyakannya saya akan menghabiskan masa bersama-sama mereka di rumah. Dan antara aktiviti yang paling utama yang kami lakukan bersama adalah kami akan pastikan kami makan bersama setiap kali masa makan tengah hari ataupun masa makan malam. Tidak ada seorang pun yang akan boleh mula makan, melainkan semua ahli keluarga dah berkumpul bersama di meja makan dan baru kami akan makan bersama. Dan daripada situ akan ada idea ataupun akan ada luahan perasaan dan sebagainya yang kami akan share bersama-sama. Dan kami juga akan pastikan kami akan solat berjemaah bersama-sama, dan selepas solat minuman untuk saya, dan mereka akan bertanya apa yang saya dapat daripada saya belajar, daripada apa yang saya pergi ke majlis ilmu, dan mereka juga nakkan ilmu tu juga. Ya, itu dia pandangan daripada ibu bapa. Ada yang kata dah lepaskan anak di asrama dan dia mencari juga masa berdua dan bersama dengan anak-anak yang lain. Ada bermacam-macam lah. Dan Muaz, kita masih lagi bersama dengan tetamu yang istimewa dan cukup hebat untuk berbicarakan berkenaan dengan topik kita menyulam memori bersama dengan anak-anak. Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah dan juga Dr. Putri Afzan Maria Zulkifli. Okey, baik. Kita nak sambung tadi. Datuk Doktor ada bagi tahu berkenaan dengan beberapa tips lah. Datuk kata panjang tu. Jadi mungkin boleh Datuk sambung kembali yang mana baru menonton ni. Okey, terima kasih. Saya suka kata salah seorang tu jadi kawan ya. Kita belajar jadi kawan dengan anak-anak. Ini sebenarnya sama dengan apa yang Nabi pesan ya, Ali pun pesan ya. Bila anak umur 15 hingga 21, didik macam kawan. Ya, kalau 1 hingga 7 didik macam menatang minyak penuh. 7 hingga 14 didik disiplin, suruh sembahyang dan sebagainya. 15 hingga 21 didik macam kawan. Ni ramai mak ayah kadang gagal jadi kawan. Ya? Jadi kadang ayah pun tak jadi kawan pada mak. Itu yang kadang-kadang anak stres ya. Itu satu yang saya belajar tadi tu. Yang kedua itulah dia saya suka bila bapa yang terakhir kata kita makan bersama. Jangan lupa ya, bila orang tua kata air tangan ibu merawat sakit anak. Rupanya kat tangan kanan ibu ada 18 enzim. 18 enzim ini ialah gunanya untuk menghadamkan makanan. Tetapi kalau 18 enzim ini itu ada kaki tangan kanan ada jari line 18. Arabicnya 18. So 18 enzim ini akan dimakan oleh anak kita dalam suapan kita tu, maka dia akan jadi ubat penawar kepada anak-anak. Itu kenangan yang sangat hebat.
Ya, dan Nabi SAW suka menyuap makanan kepada isteri baginda. Artinya betul kata puteri tadi tu ya, walaupun seorang ibu tadi cakap juga ya, yang dia kalau anak buta pun nak minta izin masuk toilet, masya-Allah hebat. Mungkin salah satu punca makan bersama suap menyuap. Sangat hebat. Dan kalau suami, ingat Abu Haizah ya, kalau isteri menyuap makanan ke mulut suami akan merawat sakit suami, miang-miang suami pun hilang. Wah, boleh buat lah tu. So, apa yang saya janji tadi, bagaimana nak menyulam kasih ya, menyulam memori bersama dengan anak ya, waktu yang sangat hypnagogic. Waktu hypnagogic lah, waktu yang bila kita lakukan walaupun sebentar, tapi impaknya akan kata orang tu menyentuh hidup mereka sepanjang hayat. Ya, waktu-waktu yang sangat macam terpukau, macam hypnotize ya, waktu hypnagogic. Orang putih, psikologi kata hypnagogic moment. Kalau pakar-pakar pendidikan kata teachable moment. Momen-momen yang sangat berkesan. Satu ialah kita sebelum anak kita tidur, waktu mereka nak tidur tu ada gelombang alfa dah banyak. Mereka dah masuk mamai sikit gelombang alfa, dan kita bacakan kat kepala anak kita 3 doa yang asas yang ulama-ulama ajar. Fatihah, ibu segala doa, ayatul kursi, kalau setan iblis yang kacau anak kita, dan al-insyirah, alam nasyrah, untuk melapangkan dada, melapangkan kepala untuk mudah jadi budak yang anak yang soleh-solehah dan dengar cakap mak bapak. Fatihah, ayat kursi, alam nasyrah. Waktu dia nak tidur banyak gelombang alfa. So kalau kita nasihat selama 30 saat hingga 60 saat, 1 minute. Tapi impaknya sepanjang tidur dia akan diulang-ulang mesej tadi. Dia diulang-ulang oleh subconscious mind sepanjang malam. Dia akan ingat, maka impaknya sangat luar biasa. Kamu budak baik sayang, anak yang soleh, kalau belajar duduk kat kerusi menghadap kiblat, ya, doakan guru, doakan kawan-kawan, sembahyang jangan tinggal, sembahyang. So ini 15 30 saat sampai 60 saat. Yang masa dia tengah nak tidur tu ya, sangat berkesan. Itu satu. Yang kedua, waktu yang sangat hypnagogic yang boleh menyulam memory, akan lekat forever, bercakap pada anak, menasihati anak yang sedang tidur nyenyak. Ini kalau ikut psikologi, they call it riding on the theta wave. Masa anak sedang tidur, gelombang theta banyak. Masa bila kita nasihat anak yang sedang tidur nyenyak, saya buat pada anak saya nombor 2. Sebab semua anak sama hebat, tapi nombor 2 lebih mencabar. So Muaz, anak nombor berapa Muaz? Anak ada 2. Muaz nombor 1. Oh, saya anak apa? Anak yang pertama. Anak sulung, Haizah? Saya nombor 4 lah tu. Mencabar. Nombor 4 mencabar. Dr. Putri? Sulung. Saya sulung. Anak sulung ni memang ada leadership quality, tapi dia manja. Dia manja sebab mak masa mengandung, mak manja. Anak nombor 2 memang lain macam sikit. Dia memang mencabar, lebih confident. So anak saya nombor 2 begitu juga. So saya suka memberi nasihat kepada anak saya. Ini based on eksperimen ya. Dan kajian selama lebih kurang 30 tahun saya buat. Anak saya sekarang dah 36. So bila saya bercakap pada anak saya nombor 2 yang agak mencabar dia punya behavior masa kat tadika, ya, selepas 1 minggu dengan izin Allah, dia berubah ke arah yang saya bisikkan kat telinganya waktu dia sedang tidur nyenyak. That was about 29-30 years ago. So selepas 1 minggu dia berubah, cakap dah sudah puas dah, cakap saya tak rotan anak sebab tak ada sebab, ya. So bila kita cakap bisik, bila saya bisik kat telinganya sedang tidur nyenyak, dia akan bergerak. Dia bergerak dan selepas minggu berubah ke arah yang saya nasihatkan sedang dia tidur. Ni dalam buku disebut sebagai riding the theta wave. Memang boleh, ya. Yang ketiganya, ya, waktu yang sangat hypnagogic, sangat berkesan untuk kata orang tu membentuk memori yang indah, dan anak sangat terkesan dengan nasihat. Bangun tidur, balik ke gelombang alfa. Anak yang bangun tidur, kita peluk, cium dia, peluk, bisik kat telinganya, kamu budak pandai, anak soleh, anak soleha, budak rajin, mandi ya sayang, lepas tu ambil wudu, ya. Dan nasihatkan selama lebih kurang 30 saat, bukan 30 minit, 30 saat. But very, very impactful. 3. Ya, sebelum tidur, sedang tidur, bangun tidur. Lepas mandi. Lepas mandi banyak gelombang alfa. Gelombang alfa banyak lepas mandi. Powerful. So mak-mak jangan, kenapa pasal-pasal? Kenapa itu? Kenapa? Jangan marah. Penat mo. Baju letak mana? Semua kapet. Mana tu mana? Towel. Ya Allah, kesiannya. Ya, sebab one positive thought in the morning will make your whole day positive. Jangan marah anak waktu pagi, sepanjang hari spoil. Tapi kalau anak gembira, senyum waktu pagi dengan pelukan, dengan bisikan, dengan kata-kata positif, maka insya-Allah sepanjang hari dia akan jadi positif. So lepas mandi, gelombang alfa. Nasihat selama 30 saat, impactful. Lepas sembahyang, impactful. Lepas mengaji, impactful. Lepas dia exercise, sangat hebat. Ya, lepas tu lepas didoakan kepalanya dari Fatihah, ayat kursi, alam nasyrah. So ni antara 7-8 waktu yang sangat hypnagogic. Kalau kita gunakan, dia akan menjadi satu kenangan yang sangat
kata tu indah ya. Itu kata mental trigger, dia akan teringat bapa aku, ayah aku, abi aku selalu bacakan kat kepala aku Fatihah, ayat kursi alam nasrah, dan dia akan ulang kepada anak-anaknya. Ya, bagaimana mak ayah didik mereka, itu mereka akan ulang ya. Kalau tak ada intervensi yang lain akan lekat forever. Itu antara waktu yang sangat walaupun sedikit tetapi sangat berimpak tinggi ya untuk kata tu compensate masa kita yang kadang-kadang tak terluang. Okey. Jadi ini satu poin yang sangat baik. Jadi mungkin akan digunakan pada malam ini. Ya, bermula malam ni ya. Bermula malam ini kalau ada ayah ataupun ibu yang menonton, pasangan sebelah hari tak sempat nak tengok, bila ayah buat jangan terkejut pula, mak. Kenapa dia doa tengah-tengah malam? Apa dia cakap seorang-seorang ni? Kita kena explain kat pasangan kita. Datuk, kalau suami degil, saya bacakan dekat lain ni boleh ya? Jangan kahwin lain. Setialah dengan saya. Okey. Baik. Mas, tapi kalau kita cerita pasal memori ni dengan anak-anak, itu topik kita. Tapi kita bersama dengan Datuk ni, masa ni pun sangat manfaat tau. Sangat best. Okey. Jadi doktor, kalau kita lihat pula, ini cara kan kita nak bersama dengan anak-anak memori yang terindah. Bagaimana pula dengan anak-anak yang masuk asrama? Saya, kalau tanya pada saya dengan Haiza, iyalah anak-anak masuk asrama ni anak-anak yang hebat. Tapi kalau diberi peluang, saya macam kalau boleh tak naklah, biar dia duduk dengan kami lah. Kami nak tengok dia membesar depan kita. Jadi ibu apa yang bagi anak-anak pergi asrama ni hebat. Sebab diorang walaupun sedih tapi diorang paksa juga untuk pergi. Jadi bagaimana momen ini, quality time tu dah semakin berkurang bersama dengan kita, doktor? Saya, saya pun antara yang seperti Muaz rasa, Haiza rasa, saya mungkin berat sikitlah nak lepaskan anak masuk asrama ni sebab saya rasa saya sayangkan waktu itu. Tetapi saya faham memang ramai juga yang memilih untuk menghantar ke asrama. Yang pasti kalau boleh ibu bapa mengambil peluang yang ada, kalau boleh berjumpa dengan anak, berikan sokongan positif yang sangat diperlukan oleh anak-anak pada umur-umur yang sangat kritikal sebenarnya perkembangan mereka. Kalau saya boleh sebut, saya tambah lah ya, sebab Datuk dah banyak explain. Datuk memang otai lah, saya memang salute di situ. Untuk daripada saya pula ya, cognitive science, kita bercakap dari sudut neuroscience, otak kita berkembang. Otak ini cantik terbentuk pada umur 23 tahun untuk anak perempuan dan 25 tahun untuk anak lelaki. Jadi selagi otak ini sedang berkembang, mereka memerlukan satu bentuk sokongan yang sangat padu. Okey, kalau kita ibu bapa dah hantar anak ke asrama, hujung minggu kalau dapat berjumpa, gunakan waktu itu sebaik yang boleh. Sebagaimana kita lihat tadilah gambar dan video yang ada ya, interview dengan ibu bapa tadi tu. Kalau bukan masanya ibu bapa, saya mengharap sangat jika guru-guru dapat menggantikan support system ini di sekolah, sebab kita bercakap tentang emosional, perkembangan emosional yang diperlukan oleh anak-anak ini. Tadi Datuk pun dah sebutkan 7 tahun pertama, 7 tahun kemudian dan seterusnya. 7 tahun pertama memang kita kena datang macam orang kata kita jaga betul-betul lah. Dalam erti kata lain, ada yang kata kita seolah-olah menjaga raja. Kenapa? Kerana neuron itu sangat kritikal, sangat mahal, yang mana kita tak boleh nak patah balik ke belakang ni. Tak boleh nak betulkan balik dia ni. Apa yang kita bentukkan pada 6 tahun pertama itulah blueprint anak tadi, sehinggalah mereka dah berumur nanti. Jadi 6 tahun pertama tu membentuk apa sebenarnya? Okey, di sinilah terletaknya memory tadi. So EQ mengambil tempat hampir 90% daripada otak ini. Itu kita bercakap tentang emotional quotient yang menjadikan kita ini manusia. Kita bercakap tentang empathy, asasnya adalah emosi tadi. Adakah anak kita mengenali emosi yang banyak kan, Datuk kan? Dalam sudut saya ni, saya banyak bercakap tentang emosi. Ada lebih daripada 400 jenis emosi. Dan badan kita ini, otak kita ini boleh memproses hingga 34,000 jenis emosi. Maksudnya emosi tadi bila dia bergabung, dia menjadi pelbagai lagi jenis emosi yang lain. So emosi ini asas. Kemudian 7 tahun seterusnya, 7 tahun seterusnya kalau anak lelaki memang perlu rapat dengan ayah. Kalau 7 tahun pertama dengan mak sahaja tu sebab dia nakkan kasih sayang, ini untuk anak lelaki. 7 tahun seterusnya memang dengan ayah. Dan 7 tahun kemudian, yang 14 hingga 21 lebih kurang, persediaan untuk menjadi dewasa, mereka memerlukan mentor lelaki yang bukan ayah, bukan yang rapat, tetapi seseorang yang mempunyai orang kata elemen yang baiklah dalam diri mereka. So di asrama memerlukan watak ini. Kalau betul lah kita hantar anak kita ke asrama ya, jadi kita pastikan ada guru yang bersifat baik tadi yang boleh anak kita contohi. Anak perempuan lain pula, anak perempuan ada 5 stage. Kalau saya boleh share sedikit. Boleh 2 tahun pertama bercakap tentang
kita nak merasa selamat di dunia ini. Ini anak perempuan ya. Anak perempuan ni a bit, orang kata bukan senang juga ya nak dijaga tu. Agak orang kata agak mencabar juga. 2 tahun pertama dia nak tahu sama ada dia selamat atau tidak di dunia ini. Maka dia memerlukan kedua-dua, ayah dan mak. Okey. Kemudian 3 hingga 5 tahun dia nak tengok sama ada dunia ini satu tempat yang menarik atau tidak untuk mereka explore. Apabila mereka merasa selamat, 5 hingga 10 tahun mereka akan mula bersosial, belajar berkawan. Sebab tu kita boleh nampak anak-anak ni mudah saja macam saya tak nak kawan dengan awak, saya nak kawan dengan awak je. Jom kita geng. So dia ada geng-geng dah waktu tu. Kemudian 10 hingga 15 tahun membina personality, di sinilah puberty semua datang ya. Akil balik dan sebagainya, persediaan. Dan kemudiannya 15 hingga 18 tahun, jika yang di awal tadi cantik terbentuk, maka 15 hingga 18 adalah persediaan untuk menjadi dewasa. Sedikit awal daripada anak lelaki, tetapi pada 18 tahun tu dia dah orang kata persediaan sudah ada. Sebab maturity mereka sedikit laju lah ya, in a way. Kenapa yang lelaki belum lagi? Kerana ada banyak ni tanggungjawab ni. Jadi tanggungjawab dalam dari sudut perkembangan kognitifnya, macam mana dia nak meletakkan orang kata fokus kepada satu-satu perkara pada satu-satu masa. Jadi tanggungjawab anak lelaki ni lain ya. Bila mereka nak menjadi besar dewasa kelak, mereka perlu belajar untuk fokus pada satu-satu perkara. Tetapi semua ini penting jika emosi tadi cantik. Baik. Baik, itu dia. Penjelasan daripada Dr. Puteri Afzan, lelaki dan wanita berbeza dan yang istimewanya kita semua anak dua-dua lelaki. Okey. Jadi Datuk, di kesempatan ini secara ringkasnya lah Datuk, kita simpulkan apa yang kita bincangkan pada hari ini, memori untuk kita bersama dengan anak. Biarlah macam mana penat sekalipun, biar anak-anak akan menjadikan memori kita tu diceritakan pada masa mereka dewasa nanti Datuk. Pesanan kepada mereka ibu bapa semua. Silakan Datuk. Yang penting itulah ya, kita pamerkan kasih sayang berkata puterinya, Dr. Puteri, dengan berbagai-bagai cara, dengan kata-kata, perbuatan, sentuhan daripada mereka. Dan kita kena adil dengan semua anak kita ya. Baik, berlaku adillah kamu pada anak-anakmu walaupun dalam memberikan ciuman, sabda Nabi. So semua anak kita kena sentuh, kena layan ya. Jangan alah dia dah besar tak apa, don't be careful. Satu. Yang keduanya yang saya nampak sebagai rumusan ialah kita kena sebagai mak ayah kenal pasti apa green button anak. Green button sesuatu yang akan berseronok, gembira, ceria, positif. Dan kita banyakkan green button pada mereka. Dan kenal pasti apa red button anak. Sesuatu yang menyebabkan mereka rasa sedih, fed up, kecewa, jauhkan, kurangkan, jangan sebut ya. Itu yang kedua, yang akhir sekali yang daripada Tuan Abah ya, dalam singkat ni, ni yang paling kritikal. Mak ayah tolonglah bantu anak-anak untuk mengenali apakah true calling mereka. Kenapa Allah cipta mereka. Saya sebut ni mungkin translation mungkin tak tepat, seruan hakiki. Kenapa Allah cipta mereka? Adakah untuk jadi seorang doktor, seorang influencer, jadi YouTuber? Sekarang ya. Zaman now ni YouTuber. Jadi so itu kata tu bantuan ataupun input bapa yang akan menggamit memori, akan lekat. Ayah aku memperkenalkan pada diriku siapa aku dan apa yang patut aku lakukan, my true calling. Ya, ini kalau dapat mak ayah bantu, wow, akan jadikan anak-anak kita akan menjadi orang yang menjadi aset kepada dunia, ya. Dan aset di dunia untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara, untuk umat sejagat, insya-Allah. Ya, jangan lupa doa sebab doa mak bapa Allah angkat hijab, insya-Allah. Alright, baik. Manfaat yang kita dapat Muaz dalam perkongsian kita untuk hari ini menyulam memori bersama dengan anak-anak sangat best, sangat hebat. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa, pakar motivasi yang number 1 dan juga Dr. Puteri Afzan Maria Zulkifli, pengamal pendidikan awal kanak-kanak yang juga dah berkongsi ilmu parenting pada kita ya. Baik, terima kasih sekali lagi input yang akan kami pesan-pesankan juga melalui radio nanti dan sesiapa saja yang kita jumpa, kita harapkan ianya akan menjadi momen yang indah lah untuk ibu bapa yang menonton pada malam ini. Baik. Amin. Terima kasih kepada Datuk dan juga Doktor. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Baik, kepada yang menonton kita sekarang, terus kekal menonton kami Breakfast at 9 PM di NTV 7.
Haizat dan juga Muaz sentiasa bersama dengan anda, selalu bersiaran sebelah pagi di Cool FM dan kita bawakan kepada anda Breakfast at 9 PM di NTV 7, Muaz. Okey, jadi terima kasih banyak-banyaklah untuk anda ibu bapa yang stay bersama dengan kita. Berbagai tips yang telah pun dikongsikan, kita harapkan ianya memberi manfaat kepada anda semua. Waktu yang ada tu kita tak akan boleh patah balik bersama dengan anak-anak ni. Dan termasuklah juga bila kita hantar anak-anak kita kat sekolah, cikgu pula mengambil tugasan kita buat seketika. Betul. Dan momen dengan cikgu juga akan menjadi momen yang cukup indah untuk anak-anak murid. Baik, dan untuk segmen hero kita tak kira hero ni bila sebut orang selalu ingat lelaki kan? Tidak. Dia tak kisah lelaki ke perempuan tapi dia memberi sumbangan, itu dah kita panggil hero. Dan kita nak saksikan VT istimewa ini. Silakan. Baik, terima kasih Cikgu Maisarah. Itu dia. Kita bersama dengan Cikgu Maisarah sekarang ini. Kalau lihat apa yang dilakukan, cukup istimewa. Dahlah mengajar anak-anak murid di sekolah. Itu masa yang diluangkan. Habis je sekolah, nak tahu dah, nak cek untuk anak-anak murid punya homework. Lepas tu, bantu pula mereka yang memerlukan nak makan dan sebagainya. Ya, betul. Dan hari ini untuk segmen hero kita nak berikan inspirasi kepada anda. Kita bersama dengan Cikgu Maisarah Hanan Chong Abdullah yang dah bersedia pun. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih Cikgu Maisarah sudi bersama Haizat dan juga Muaz dalam Breakfast at 9 PM ni. Wah, seronok ni kita nak dengar daripada cikgu ni. Seorang cikgu, pengorbanan dia sangat besar, Muaz. Kan? Jadi cikgu pula apa orang kata membantu pula mereka yang memerlukan ni. Apa yang membuatkan cikgu terinspirasi untuk melakukan perkara ini? Okey, sebenarnya aktiviti kemasyarakatan ni lah. Okey, saya bermula pada tahun 2018 lagi. Okey, kita bermula dengan yang projek makanan percuma itulah. Okey, so bagaimana saya bermula? Sebenarnya semua tu bermula daripada rasa empati dengan tanggungjawab sendirilah. Okey, sebab bagi saya murid-murid di sekolah, tanggungjawab saya untuk memastikan mereka ni berada dalam keadaan yang selesa. Okey, serba-serbinya kalau boleh kita mau penuhilah kan apa yang mereka tiada. Okey, mereka lapar kita bagi makan. Okey, sedangkan bila mereka kenyang, so dapat belajar dengan tenanglah. Betul. So dengan rasa tanggungjawab, lepas dari segi simpatinya. Okey, sebab kadang-kadang masa rehat kita akan bermasa tau, masa untuk berjalan-jalan kan, kita tengok anak murid kita masa rehat apa yang mereka buat. So rasa macam sedih juga bila tengok rehat, loceng rehat tu baru berbunyi tau. Tapi pelajar dia tidak ke kantin. Dia terus pergi ke tangga untuk naik ke kelas pula. So bila kita tanya, sepatutnya di kantin kan, kenapa di sini? Kadang-kadang dia tak cakap. Budak-budak ni dia memang tak cakap. Yang betul-betul miskin lah. Kebanyakan yang saya jumpa, mereka tak aku tau. So, kawan sendiri akan bagi tahu, cikgu dia tak ada duit, dia tak ada bekal. So dari situ rasa macam perlu dibantu. Macam ni perlu bantu. Okey. Jadi bila kita lihat pada video yang telah pun dilihat tu, bagaimana cikgu tak takut ke apabila masuk ke kawasan pedalaman, risikonya, dan adakah segala tugasan ataupun kerja-kerja amal ini cikgu lakukan seorang? Okey, sebenarnya untuk kerja-kerja kebajikan ni saya ada sahabat lain jugalah. Okey, ada beberapa rakan guru yang sentiasa akan follow, kami akan bergerak bersama. Okey, kalau kata takut tu mula-mula iyalah. Okay, mula-mula memang kita takut sebab kadang-kadang kawasan setinggan kan banyak benda-benda yang kita pun tak sangka kan, yang kita mungkin di luar jangkaan. Bukan tempat biasa kita. Malam tu alhamdulillah. Dan pernah juga hari tu beberapa kali lah bila saya masuk ke lokasi-lokasi yang macam agak-agak orang panggil black area, kita akan diiringi oleh beberapa polis. Okey, bukannya pergi bersama dengan tim sajalah, tapi dibantu oleh dengan tim-tim lain juga. Tapi cikgu, saya ada baca dekat dalam Harian Metro ni cikgu, anak murid cikgu bernama Roslina Abdul Marat dari Sekolah Menengah Kebangsaan Saint Cecilia di Sandakan. Cikgu, bila cikgu kata dia bawa wang saku RM2 saja,
cukup untuk tambang bas pergi balik. Maksudnya ini memang tak dapat pergi makan lah cikgu. Bagaimana cikgu mendekati Roslina ini cikgu? Kalau lebih fokusnya sedikit. Okey, untuk pelajar yang bernama Roslina ini, dia sebenarnya begini tau. Pelajar tu sejak dia berada di tingkatan 1, kehadiran tidak pernah ada masalah. Sampai satu tahap ni dia tidak hadir ke sekolah. Baru sekali masa rasanya hari tu. Jadi guru disiplin panggil dia, tanya dia, kenapa tak hadir kan? Jadi student tadi ni dia nangis. Dia tak tahu cakap apa kan, so dia menangis. Jadi dia sahabat saya tadi tu, guru disiplin tu, dia besok kalau pelajar menangis ni kita akan pas kepada kaunselor lah. Aku pergi jumpa guru kaunseling lepas ni. So saya pun ambil kes dia kan. So bila kita sesi kaunseling dengan dia, tanya dia secara personal, baru dia mengaku, dia bagi tahu sebenarnya dia hari tu dia tidak hadir sebab dia dia tak mampu untuk jalan kaki. Selama ni biasanya memang ibu bapa dia memang kadang-kadang jarang bagi duit sekolah sebab memang tak mampu. Tapi kebanyakan masa dia hadir. Tapi hari itu saja dia tidak hadir. So jadi bila saya tahu dia macam dia kata dia tak ada duit, so saya tak tanya lebih lah. Sebab kita tahu macam sekolah saya tingkatan 1 di sisi petang. Dengan cuaca panasnya dia nak jalan kaki. Dan bila kita dapat tahu dia tinggal pula kawasan yang agak jauh, so rasa macam kesian, memang sangat kesian. Kita dapat imagine dia jalan kaki berapa kilometer untuk sampai ke sekolah dalam keadaan panas terik. Baik. Apa yang cikgu lakukan ini memang saya yakin ramai di antara cikgu-cikgu yang lain turut melakukan perkara yang sama. Jadi sekali lagi tahniah Cikgu Maisara. Kita harapkan akan memori yang cukup luar biasa untuk anak-anak murid ini. Dan setelah apa yang dilakukan, kita harapkan juga ada NGO-NGO yang lain akan turut membantu cikgu lah untuk lebih dekat kepada anak-anak murid yang memerlukan ini. Betul. Lagi memudahkan cara cari pula yang lain bersama dengan tim-tim cikgu. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Cikgu Maisara yang sudilah membantu mereka dalam kesusahan untuk segmen hero kita hari ini. Ini satu inspirasi dan juga motivasi untuk kita semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Ya, itu dia. Muaz, tersentuh hati Muaz. Sedih saya. Dan nak mengalir air mata. Tapi kita tahan. Sebab apa? Dalam keadaan pelajar nak pergi ke sekolah, dahlah jauh. Tapi berjalan kaki, tak makan pula lagi. Dia korbankan duit untuk hanya nak pergi balik, Muaz. Betul. Ya. Sebab kita rasa makan tu penting. Sebab energi dia orang nak fokus dekat dalam kelas. Sebab itulah kita kata ibu bapa yang berada di rumah, cikgu-cikgu yang berada di sekolah. Sebab tu penting juga untuk kaunselor-kaunselor ni bersama dengan anak-anak murid ni untuk melihat, mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang berlaku. Jadi alhamdulillah kita yakin rakyat Malaysia ni sangat prihatin, boleh membantu mereka yang memerlukan. Dan kami nak ucapkan terima kasihlah kepada ibu bapa semua yang bersama dengan kita pada hari ini. Selama 1 jam ni tak pergi ke mana-mana untuk lihat dan juga dengar apa yang kami bawakan hari ini. Alright, dan esok topik kita bersama dengan AJ Haizah dan juga Muaz ada pelbagai sebenarnya. Jadi antaranya mengenai lompat kerja. Ini yang kita sekarang dapat lihat apabila ada ialah golongan-golongan, tak kisahlah anak muda ke orang lama ke, baru kerja sehari 2 dah lompat kerja lain. Sebulan 2 lompat kerja lain. Jadi kita nak lihat apa permasalahannya. Ada orang kata sebab gaji, ada orang kata sebab terlampau banyak sangat kerja. Kadang-kadang dia salahkan majikan padahal dia yang bermasalah. Tak apa, kita akan bincangkan esok dalam Cool Talk bersama dengan AHM, AJ Haizah dan juga Muaz, tentunya bersama kami di Cool FM, suara semasa untuk anda. Terima kasih menonton kami Breakfast at 9 PM di NTV 7. Alright. Selamat malam. Jaga diri baik-baik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Menempuh hariku penuh kerinduan, mengajar diriku arti kehidupan. Harus kita teruskan. We stand together bersama-sama. Saat kita jauh dan sendiri, hanya sementara. We stand together bersama-sama. Pastikan ada penghujungnya, kan baik semula. Baik semula. Baik semula. Baik semula. Aku mengharap dunia ku cepat sembuh. Hari-hariku tadakan tangan doa, bebas kemana tanpa gemuruh. Ingin terbang, ku ingin terbang, bersayapkan tenang bebas tanpa gangguan. Hidup ini pasti akan berhenti, kembali indah warna kita pelangi bersama ya, agar kembali yang pernah punah.